Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita dapat bersua walaupun secara offline, rakaman YouTube. Tapi mudah-mudahan Allah Taala akan mempermudahkan urusan kita dan memberikan kita kefahaman sehingga kita dapat memahami apa yang bakal kita pelajari pada hari ini. Anak pelajar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah. Kita untuk kali ini kita akan masuk topik baru, iaitu unit 3 ya. Unit 3 kita akan mempelajari tentang haiwan. Mungkin ramai yang suka tentang haiwan ada di kalangan kita, di kalangan anak pelajar yang ada membela kucing di rumah, ada membela ayam misalnya, mungkin ada datuk dan nenek di kampung yang bela itik. Jadi ini kita nak belajar tentang haiwan. Salah satu daripada makhluk yang Allah SWT ciptakan yang sangat istimewa kalau kita kaji dan kita perhatikan. Baik, sebelum ni kita dah mempelajari tentang manusia. Bahawa bagaimana manusia bernafas. Bagaimana manusia melakukan perkumuhan. Manusia berkumuh. Manusia melakukan proses penyah tinjaan. Dan manusia juga memberi gerak balas terhadap rangsangan. Kali ini kita akan lihat pada haiwan. Dan untuk topik awal dalam tajuk haiwan ini, kita akan mempelajari bagaimana haiwan bernafas. Kalau masih ingat, manusia bernafas menggunakan organ utamanya adalah peparu. Dan organ yang terlibat, kalau masih ingat, hang tuah pendekar, hidung, trakea, peparu. So, organ asasnya adalah peparu. Bagaimana pula dengan haiwan? Jadi kita lihat pada buku teks unit 3 pada muka surat 53 ya. Dapat saksi tengok dalam buku teks ada burung, ada gajah, ada monyet. Ni kat Gua Sami ada ni, monyet ni. Rama-rama, ada katak. Okey. Haiwan di darat ni ada sejenis haiwan di darat. Dan juga ada serangga yang kecil, ada haiwan yang hidup di dalam air. Jadi sekeliling kita ada haiwan yang hidup di darat, ada yang hidup dalam air. Dan pasti cara mereka bernafas, organ yang mereka gunakan pasti berbeza. Kerana keadaan atau habitat mereka yang berbeza. Jadi sudah tentu cara pernafasan mereka tidak sama. Baik. Dalam topik ini, yang kita nak dapatkan kefahaman kita pada hari ini, Ustaz nak kamu betul-betul ingat dan hafal dan faham bahawa dalam memahami organ pernafasan haiwan ini, ada 4 jenis organ pernafasan haiwan. 4 jenis. Dalam kelas online pagi tadi, dalam Google Meet, kita telah buat satu rumusan. Ringkasannya ialah kami semua ingin pandai. Kami semua ingin pandai. KSIP. Kami semua ingin pandai. Ini adalah formula. KSIP adalah formula untuk mengingati atau mengingat 4 organ pernafasan haiwan ataupun jenis-jenis pernafasan yang dilakukan oleh haiwan. Pertama, K adalah kulit lembap. Kulit lembap. S adalah spiracle. I adalah insang. Dan P adalah peparu ataupun paru-paru. Okey. Boleh tengok dalam buku teks, muka surat berikutnya 54. Baik. Peparu. Peparu sama seperti manusia, sama macam kita. Manusia, kita bernafas menggunakan peparu. Kita tarik nafas dan kita hembus nafas. Jadi, haiwan yang di daratan biasanya bernafas menggunakan peparu. Sama seperti manusia. Misalnya apa? Misalnya lembu. Lembu. Ada orang makan peparu lembu, kan? Orang panggil pau masak.
buat kering tu, masak cabai kering tu. Paru. Kalau kita tengok ayam juga, kalau siapa yang biasa tolong mak dia pesiang ayam, dia akan nampak ada bahagian dada ayam, ada tulang paru dia. Tulang rusuk yang berbentuk peparu ayam, yang melindungi paru-paru ayam. Kambing, kuda, unta, semua haiwan daratan kebanyakannya bernafas menggunakan peparu. Yang kedua, spiracle. Spiracle adalah haiwan seperti serangga yang bernafas dengan menggunakan spiracle. Okay. Serangga ni contohnya dalam gambar ni kita ada belalang. Apa lagi? Misalnya rama-rama, lipas, tebuan, lebah. Ni kebanyakan mereka ada badan mereka ni dilindungi oleh satu kulit, rongga kulit yang agak keras. Jadi di keliling kulit itu sebenarnya ada ruang-ruang udara, liang-liang udara. Anda pelajar boleh lihat pada bahagian bawah ada diterangkan tentang apa yang dimaksudkan dengan spiracle. Spiracle ialah liang-liang pernafasan yang terdapat di dalam kutikel ataupun bahagian luar kulit serangga. Jadi di situlah melalui liang-liang udara itulah udara keluar dan masuk ketika proses pernafasan berlaku bagi seekor serangga. Baik, seterusnya ada juga haiwan yang bernafas dengan menggunakan insang. Insang kebanyakannya adalah haiwan yang berada dalam air. Dia bernafas dengan menggunakan insang. Kalau tengok ikan, dia ada bawah, kita kata macam bawah pipi dia tu. Siapa yang biasa tolong mak dia pesiang ikan, kan, di bawah pipi tu, kita selak, kalau boleh lihat, nampak ni pada gambar rajah ni, dia ada satu bahagian yang banyak berliang-liang, bergaris-garis tu. Itu adalah liang-liang tempat bila udara masuk ataupun air masuk dalam mulut ikan, air yang melalui kawasan insang itu, dia akan mengambil oksigen yang ada dalam air. Dan kemudian bila dia membebaskan udara, maka kita akan dapati keluar udara daripada mulut ikan. Ataupun ikan naik ke permukaan untuk mengambil udara daripada luar. Jadi itu cara ikan bernafas. Okey. Dan juga haiwan-haiwan yang berada dalam air yang lain lah, seperti ketam. Misalnya ketam, tengok tu. Kalau kita beli ketam, ada satu bahagian yang kita tengok macam geli, macam berbulu-bulu tu. Itu sebenarnya adalah insang ketam. Insang ketam. Okey. Dan yang keempat adalah bernafas dengan menggunakan kulit lembap. Kulit lembap. Inilah yang berlaku ataupun yang dilakukan oleh cacing, lintah, pacat. Haiwan seperti ini, badan mereka sentiasa lembap dan melalui kulit lembap itulah sebenarnya udara keluar dan masuk memastikan proses pernafasan berlaku. Jadi ini 4. Jadi kulit lembap, spiracle, insang dan juga peparu. Kami semua ingin pandai. Jadi 4. Pasti ingat 4. Haiwan daratan banyak bernafas menggunakan peparu. Haiwan di dalam air menggunakan insang. Haiwan kecil seperti serangga kebanyakannya bernafas melalui spiracle. Dan juga haiwan yang berada dalam tanah, badan sentiasa lembap, seperti cacing, lintah, pacat, mereka menggunakan kulit lembap untuk membolehkan mereka bernafas. Okey. Setakat ni boleh faham, ya? Okey. Tetapi ada juga beberapa pengecualian lah. Kita akan dapati misalnya ikan paus. Walaupun dia yang tinggal dalam lautan, tapi ikan paus tidak bernafas menggunakan insang. Tapi ikan paus bernafas menggunakan peparu. Jadi kalau kita pernah tengok ikan paus terdampar di lautan, kita akan nampak dia ada rangka di bahagian dada dia, peparu dia. Sebab dia bernafas menggunakan peparu. Bahkan dia ada jantung. Itu ikan paus. Ada lagi beberapa jenis ikan yang agak istimewa. Mereka tidak menggunakan insang. Sebaliknya mereka bernafas menggunakan peparu. Okay. Tapi secara umumnya, segala haiwan yang berada di lautan, dalam air, bernafas menggunakan insang. Okey. Baik. Ini kalau kamu tolong mak kamu siang ikan, kamu boleh tengok macam mana insang itu, di mana kedudukan insang berada. Okey. Biasanya kita buanglah, kita tak makan. Okey, baik. Jadi dalam ketika tahun 3, kemahiran proses sains, kita belajar bahawa kita boleh mengelaskan
apa-apa perkara dalam sains kita boleh kelaskan mengikut ciri-ciri yang tertentu. So haiwan selain daripada kita boleh kelaskan mengikut bilangan kaki dia ataupun habitat dia, kita juga boleh kelaskan haiwan mengikut jenis organ pernafasan yang dia gunakan. Jadi misalnya dalam buku teks ni kita tengok kita ada ketam, kita ada beluncas, kita ada berudu. Berudu ni maksudnya sebelum dia menjadi katak, dia jadi berudu dulu. Daripada telur bertukar menjadi berudu dalam air, kemudian dia akan bertukar menjadi seekor katak dewasa. Okey. Cacing, kita ada lintah, kita ada kucing, kita ada kupu-kupu dan kita ada seekor buaya. Jadi, kesemua 8 ekor haiwan ini, kita boleh kelaskan dia mengikut organ pernafasannya. Sebutkan tadi, peparu, insang, kulit lembap dan spiracle. Okey. Kita boleh bahagikan, misalnya haiwan yang bernafas menggunakan peparu. Iaitulah kucing dan juga buaya. Yang kedua, bernafas menggunakan insang, antaranya adalah berudu dan juga ketam. Bernafas menggunakan kulit lembap seperti cacing dan juga lintah. Manakala bernafas menggunakan spiracle adalah seperti ulat beluncas, ulat bulu dan juga rama-rama. Jadi, ini contoh pengelasan yang boleh kita buat mengikut organ pernafasannya. Baik. Cuba kamu kelaskan haiwan-haiwan di bawah pula mengikut organ pernafasannya. Kita ada kambing, kita ada udang, kita ada pacat, kita ada semut. So, apa organ pernafasannya? Okey, kambing bernafas menggunakan peparu. Okey, peparu. Kita boleh nampak dia punya tulang peparu dia. Macam singa tu, kalau yang kurus tu kita boleh nampak peparu dia. Tulang rusuk yang melindungi peparu dia. Kemudian, kita ada udang. Udang bernafas menggunakan insang kerana udang berada dalam air. Pacat. Pacat kategorinya sama seperti cacing dan juga lintah. Maka dia adalah bernafas menggunakan kulit lembap. Dan manakala semut jenis serangga yang kecil, maka dia bernafas menggunakan spiracle. Itulah. Maknanya semut pun bernafas. Semut pun bernafas melalui spiracle. Udara keluar dan masuk melalui liang-liang udara yang halus yang ada pada tubuh dia. Okey, baik. Cuma ada beberapa haiwan yang istimewa seperti katak. Pelajar boleh baca macam mana kehidupan seekor katak ni. Dalam fasa kehidupan katak, katak bernafas dengan menggunakan 3 cara. Ketika dia dalam keadaan berudu, dia duduk dalam air, dia menggunakan insang. Apabila dia meningkat dewasa, dia bertukar menjadi seekor anak katak, maka dia mula menggunakan peparu. Okey. Dan setiap kali apabila dia masuk ke dalam air, ketika dalam air, dia bernafas menggunakan kulit lembapnya. Jadi waktu tu dia tak ada insang dah. Masa dia berudu, dia menggunakan insang. Bila jadi katak, dia ada 2 organ pernafasan. Pertama, di daratan, dia menggunakan paru-parunya. Dan bila dia berenang dalam air, masuk ke dalam air, dia bernafas menggunakan kulit lembapnya. Sebab itu biasanya katak akan pastikan badannya sentiasa lembap. Kerana itu adalah penting untuk pernafasannya. Jadi, ini antara beberapa haiwan yang unik, yang berbeza. Maknanya kita walaupun 4 organ pernafasan ini, tapi ada haiwan yang mempunyai lebih daripada 1 organ pernafasan. Jadi kita kena ingat perkara ini. Okey, dan di sini dalam info sains disebutkan bahawa selain daripada katak, ada haiwan lain juga yang mempunyai lebih daripada 1 organ pernafasan. Itulah Cecilia dan juga salamander. Ini pelajar nanti boleh Google, tengok macam mana rupa salamander dan juga Cecilia. Ya, Cecilia hidup di kawasan tropika, manakala salamander tak terdapat di negara kita lah. Dia hanya ada di kawasan yang beriklim sejuk dan sederhana. Tapi mereka ini juga mempunyai lebih daripada 1 organ pernafasan. Maknanya seperti katak, peparu dan juga kulit lembap. Jadi, sampai sini saja kelas kita untuk kali ini. Untuk tugasan, pelajar-pelajar nanti akan jawab soalan uji minda pada muka surat 67. 67. Okey. Maaf, 63 ya. Pada surat 63. Okey, tak apa. Nanti pelajar boleh Ustaz akan maklumkan dalam
WhatsApp. Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum.